Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Artinya, aku ketahui dan aku i'tiqad dengan hatiku dan aku nyatakan bagi yang lain daripadaku akan bahawa sungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah jua, yang kaya ia daripada tiap-tiap yang lain daripadanya dan berkehendak oleh tiap-tiap yang lain itu
Faradda alaihi. Dia kepadanya perkara itu tidaknya faqultu ya khalifata Rasulullah, ya khalifata Rasulillah, wahai pengganti Rasulullah, wahai khalifah Rasulullah, da'ni adrib unuqahu, biarkan saya potong je kepala dia ni. Jadi lelaki yang diceritakan pada Sayyidina Abu Bakar ni, dia lelaki tu kutuk pada Sayyidina Abu Bakar. Jadi mari ni nama Sayyidina Abu Bakar marah. Maka sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar yang ada ketika tu, dia kata tak apa, biar aku bunuh dia, aku potong tengkok dia, aku potong kepala dia. Faqala, lalu kata Sayyidina Abu Bakar, Idris, betul-betul, alaysa dhalika li ahadin illa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata itu tidak dibenarkan pada seseorang pun kecuali pada Nabi. Mana? Membunuh sebab ini tu tak boleh kecuali pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tu hina aku, maka tidak wajar lah, tak patut kamu bunuh. Cuma hukuman hudud ataupun di otak tu ada disebutlah, maknanya benda itu boleh. Adapun untuk sampai tahap bunuh, itu tidak dibenarkan kecuali pada Nabi SAW. Qala al-Qadhi Abu Muhammad bin Nasr wa lam yukhalif alaihi ahad. Dia tidak berlaku khilaf di atas hukuman ini seorang, bahawa hina Nabi ini hukumannya dibunuh. Fastadalla a'immatu, maka telah berdalil oleh para imam bihadzal hadis, dengan hadis ini, ala qatli man aghdaba Nabi, bahawa boleh dibunuh setiap orang yang menyebabkan Nabi marah. Bikulli ma aghdabahu, dengan setiap apa yang menyebabkan Nabi marah, wa adahu asabahu, apa menyakiti Nabi atau mencela Nabi. Wa min dhalika, dari atas dalil ini lagi, ialah kitab Umar bin Abdul Aziz, tulisan atau surat yang diutuskan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ila amil Kufah, kepada amilnya di Kufah, kepada pembesarnya di Kufah. Wa qad istasyarahu fi qatl rajulin sama Umar, dan dia telah mengistisyarah, maknanya bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz tentang seorang lelaki yang mencela Sayyidina Umar. Wayang dia Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar maka telah menulis Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz tulis surat balik balas kepada gubernur di Kufah ni. Di sana ada seorang lelaki yang hina Sayyidina Umar, wayang dia tu, sahabat Nabi. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Innahu la yahillu qatlu imri'in muslim bisabbi ahadin minan nas illa lahu nasaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata tidak halal membunuh seorang muslim dengan sebab dia hina seorang pun daripada orang Islam lain, kecuali seorang lelaki yang hina Nabi, cela Nabi. Faman sabahu faqad halal lahu. Siapa yang mencela Nabi, maka telah halal darahnya. Masalah Rasyid Khalifah Indonesia dalam Nabi, dan Harun al-Rasyid telah bertanya pada Sayyidina Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, pada hukum seorang lelaki yang mencela Nabi. Wadzakar lahu, dan Sayyidina Imam Malik kata kepada Harun al-Rasyid, anna fuqaha al-Iraq, ulama Iraq, aftahu bi jalbihi. Wadzakar lahu, wadzakar Rasyid lahu. Siapa dia? Harun al-Rasyid ni lah. Harun al-Rasyid tanya Sayyidina Imam Malik bin Anas. Dia cerita bahawa ulama Iraq memfatwakan kena rotan. Orang yang kutuk Nabi ni dihukum untuk dengan dirotan. Maka Sayyidina Malik radhiyallahu lidali, Imam Malik pun marah. Sebab apa? Kata dia, waqala ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ma baqa'ul ummah ba'da syatmin nabiha, tidak akan kekal lagi umat ini setelah menghina nabinya. Bila akan kekal? Takkan kekal. Kalau umat tu hina Nabi ni, takkan kekal umat ni. Wa man syatamal anbiya qutil. Siapa yang hina para Nabi ni patut dibunuh. Wa man syatama ashaban Nabi yujlad. Adapun yang mencela, menghina sahabat Nabi, orang ni yang dirotang. Jadi apa? Dia tak setuju dengan cerita yang dinukilkan oleh Harun al-Rasyid bahawa ada ulama Iraq yang memfatwakan hanya dirotang, tidak dibunuh. Tak patut katanya. Sebab satu umat tu tidak akan kekal dengan sebab hina Nabi. Jadi mencela Nabi ni pada zaman dulu akan dimusnahkan umat tu. Maka sayu giyalah orang yang cela Nabi ni dibunuh hukumnya. Okay. Jadi itu fatwa Imam Malik kepada Amirul Mukminin Harun al-Rasyid. Qala al-Qadhi Abul Fadl rahimahullah, kata Qadhi Iyad,
Kadza waqa'a fi hadhihi hikayah. Demikianlah berlaku dalam cerita ini. Cerita berkaitan Harun ar-Rasyid bertanya kepada Imam Malik. Rawaha ghairu wahid min ashabi fatwa Malik. Meriwayatkannya bukan seorang saja daripada ulama-ulama yang memfatwakan yang perkataan Imam Malik, mana ulama mazhab Maliki. Wa muallifi akhbarihi, yang menulis tentang cerita Imam Malik, wa ghairihim, dan selain pada mereka. Wala adri, tapi aku tidak tahu, katanya, man haula'il fuqaha bil Iraq. Siapa fuqaha Iraq yang Harun ar-Rasyid cakap tu? Alladzina aftau ar-Rasyida bima dzakara, yang telah memfatwakan Harun ar-Rasyid dengan apa yang dipatwakan, makna tidak dibunuh, bahkan dirotan saja. Siapa? Aku tak tahu. Wa qad dzakarna madhhab al-Iraqi, bahkan aku telah sebut bahawa mazhab ulama Iraq sekalipun, ulama Iraq ni kena kepada ulama mazhab Hanafi, ya. Ulama Iraq ini biqatlihi, dengan bunuhnya. Aku dah fatwakan ulama mazhab Hanafi mengatakan orang yang cela dan hina Nabi dibunuh. Jadi siapakah ulama Iraq yang fatwa pada Harun ar-Rasyid supaya dipukul saja tu? Wala'allahum, boleh jadilah mereka itu mimman lam yushhar bi'ilmihi, di kalangan orang yang tidak masyhur ilmunya. Au man la yuthaqa bi fatwah, man la yuthaqu bi fatwah, atau orang yang tidak boleh dipercayai fatwanya. Au yamilu bihi hawa, ataupun orang yang cenderung pada hawa nafsu. Au yakuna ma qalahu yuhmal ala ghairi sab, ataupun ditanggung apa yang dikata orang itu ditanggung atas selain daripada celaan. Fayakunul khilaf, maka khilaf berlaku, hal huwa sabun am ghairu sab. Adakah perkataan itu dianggap penghinaan ataupun itu bukan penghinaan? Adakah perkataan itu celaan ataupun tidak? Waktu kok. Kalau kita nak takwil betul lah. Ada ulama Iraq yang kata gitu, makna takwil tak adilah. Sama ada orang tu tak masyhur dengan ilmu atau fatwa dia tak dipakai, ataupun maksudnya benda itu hak khilaf lagi. Aw yakunu raja'a wa taba'a sabi, ataupun dia menghukumkan kena rotang tu bagi orang yang telah rujuk balik, taubat daripada menghina Nabi. Setelah dihina, dia taubat kembali. Falam yakulhu limalikin ala aslihi. Jadi dia tidak menyebutkannya bagi Imam Malik atas asalnya, sumbernya tak sebut. Wa illa, jika tidak, fal ijma'u ala qatli man sabbahu kama qaddamna. Kalau tidak, sebenarnya telah berlaku ijma' di atas hukuman dibunuh orang yang cela Nabi sebagaimana telah kami dahulu sebut. Wa yadullu ala qatlihi, dan menunjukkan di atas hukuman bunuh orang yang cela Nabi min jihati nadhari wal i'tibar, daripada aspek an-nadhar wal i'tibar, aspek kita kata kemunasabahan dan juga dalil akal ini. Anna man tanaqasahu alaihi salam, bahawa sesiapa yang mencela atau merendahkan Nabi, au sabbahu, atau menghina Nabi, faqad zaharat alamatu maradi qalbih, maka telah nyata tanda sakit hati, tanda penyakit hati. Tidak, ni dari sekarang ni didatangkan kita kata illah ataupun sebab. An-nazar wal i'tibar ni merujuk kepada kemunasabahan ataupun illah, kenapa sesuai orang yang buat gini dihukum bunuh. Dia kata bila seorang tu hina Nabi, dia telah sebenarnya menunjukkan tanda ada penyakit dalam hati. Wa burhanu sirri tawiyatihi wa kufrihi, dan dalil kepada rahsia apa yang tersembunyi dalamnya dan rahsia kekufurannya. Walihadza hukamalahu, kerana itu telah menghukumkan kathirun minal ulama, kebanyakan di kalangan ulama, birriddah, waktu amal ulama menghukumkan murtad. Sebab bila cela ni memang jelas menunjukkan bahawa sebenarnya yang dalam hati tu dia kufur dah, dia telah ada menyimpan kekufuran. Wahia riwayatul Syamiyyin an Malik wal Auza'i, dan ini riwayat ulama-ulama daripada ahli Syam, daripada Imam Malik dan Auza'i. Wa qaulu Thawri, perkataan Imam Sufyan bin Imam Ats-Tsauri, wa Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah, wal Kufi, dan ulama Kufah juga. Maknanya seakan itu disepakati. Wal qaulu akhar, dan pandangan yang satu lagi mengatakan annahu dalilun alal kufr, perkataan hina ke atas Nabi itu dalil atas kekufuran. Fayuqtalu haddan, maka dibunuh secara had. Tak dibunuh kerana sebab murtad. Pandangan kedua ni kata dibunuh atas dasar hukuman hudud. Wa illam yuhkam lahu bil kufri, walaupun tidak dihukumkan baginya dengan kufur. Illa an yakuna mutamadiyan ala qawlih, kecuali dia itu berkekalan di atas perkataan kufur dia tadi.
Ghaira munkirin lahu, dia tidak ingkar perkataan kufur tadi. Wala muqli'in anhu, dan dia tidak berhenti daripadanya. Fahadha kufrun, maka ini kufur lah. Jadi pandang kedua ni mengatakan orang yang sekadar ataupun orang yang hina Nabi ni hukumnya dibunuh. Hukumnya dibunuh, tapi dibunuh secara hukuman hudud, bukan kerana murtad. Kecuali bila dilarang dia tetap juga, dia tidak tarik balik dan dia tidak ingkari perbuatannya, maka ni kafir lah. Kafir kat mana? Sebab dia menganggap perkara yang haram dengan ijma' itu halal. Tidakkah itu makna menafikan ma'lumin ad-din bidarurah? Dia tidak berhenti dan dia buat lagi tu. Itu jadi kufur lah tu. Wa qawluhu imma sarihu kufrin. Dan perkataannya sama ada sarih kekufuran itu. Kufur yang jelas. Kat takzibi wa nahwi. Seumpama mendustakan Nabi dan seumpamanya. Au min kalimatil istihza'i wa dhammi. Ataupun daripada kalimah menghina, mengejek dan juga mencela. Fa'tirafuhu bihadha. Maka mengiktirafnya dengan perbuatannya itu. Wa tarku taubatihi. Dan dia tinggalkan taubat. Dia tak taubat pun. So taubat tak pun taubat. Meninggalkan taubat di atas perbuatannya, dalil istihlalihi lahu, itu dalil dia menghalalkan benda haram. Tu dibunuh sebab tu. Kalau dia masih kekal buat gitu, maka dibunuh kerana kufur. Wa huwa kufrun aidan, dan itu juga kufur juga. Fa hadza kafirun bila khilaf, dan ini dianggap orang ini kafir tanpa berlaku khilaf. Qala Allah Taala fi mithlihi yahlifuna billahi ma qalu, mereka bersumpah dengan nama Allah, mereka tak kata pun. Padahal mereka kata, walaqad qalu kalimatal kufri, sesungguhnya mereka telah kata kalimah kekufuran, wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah jadi kufur setelah Islam mereka. Qala ahli tafsir, perkataan ahli tafsir dia kata apa? Hiya qauluhu, perkataan mereka yang mereka kata kekufuran tu, apa dia perkataan tu? In kana ma yaqulu Muhammadun haqqan la nahnu syarru minal hamir. Kalaulah apa yang Muhammad kata itu betul, maka kami ini lebih hina daripada keldai. Maknanya apa? Maknanya kami tak hina. Jadi apa yang Muhammad kata tak betul lah. Kami ni orang bukan hina, orang-orang mulia. Kalau Muhammad kata itu betul, kami ni lebih hina pada keldai. Lebih bodoh pada keldai. Padahal kami tak bodoh. Maknanya yang Muhammad kata itu salah. Itu bentuk sindiran tu. Ejek kepada Nabi SAW. Waqila, ada mengatakan bal qawlu ba'dihim. Walaqad qalu kalimatal kufr, kalimah kufur tu apa? Sebahagian mengatakan perkataan sebahagian mereka, ma mathaluna wa mathalu Muhammadin illa ka qaulil qail. Tidak adalah perumpamaan kami dan Muhammad itu kecuali seumpama perkataan seseorang, fam min kalbaka yakulka wa auji'hu yatba'ka. Beri makanlah kepada anjing kamu, kayak gini dia akan gigit kamu. Mu beri makan ke anjing kamu, mu bela anjing kamu, tiba-tiba dia gigit kamu. Maka auji'hu yatba'ka. Berikan, jadikan anjing, laporkan anjing kamu, barulah anjing kamu tu ikut kamu. Faham tak? Apa ni? Orang munafik ahli Madinah kata, Nabi datang ke Madinah ni, kita bela dia, kita beri tempat, kita beri dia kemudahan, akhirnya dia senang. Kita bela dia, tiba-tiba dia apa nama ni buat begitu pada kita. Maknanya gitulah. Dia balas buruk pada kita. Dia tidak ikut kita. Dia minta bantuan kita. Tiba-tiba dia pula buat khianat pada kita. Ini tuduh orang munafik ni. Patutnya kita tahan dia. Kita beri kesusah pada dia supaya dia ikut perkataan kita. Jadi samin kalbak, gemukkan anjing kamu, yakulka, nescaya dia akan makan kamu. Dia akan gigit kamu. Auji'hu, laporkan dia. Wa aji'hu, laporkan dia. Makna biar dia tu makan tak kenyang, ya sebab muka. Lepas tu dia akan tunduk pada kamu sebab dia akan nak makan lah. Jadi dia akan patuh pada kamu. Ni perkataan ni hina ni. Apa dia kata? La irja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Kalaulah Muhammad itu kembali ke Madinah bersama sahabat mereka, la yukhrijanna al-a'azzu, nescaya akan mengeluarkan orang yang mulia akan orang yang hina. Siapa? Ni munafik, ahli munafik Madinah ni. Abdullah bin Ubay bin Salul dan ahli munafik-munafik lain, mereka tak duduk Madinah. Mereka dulu ketika sebelum Nabi sampai, mereka tu
kaum yang mereka besarlah, pembesar-pembesar Madinah, a'azzu, orang mulia, dan dituduh Nabi dan sahabat ni hina. Jadi bila Nabi keluar perang, dia ingat ke kalah. Dia ingat ke Nabi kalah. Maka dia kata tak apa, Kak Muhammad balik, kita halau dia. Tiba-tiba Rasulullah menang. Dalam perang Badar, Rasulullah menang. Nampak tak? Jadi mereka tujuan asalnya maknanya kalau Nabi kalah, maka balik tu, kalau kalah kita halau saja Muhammad dan pengikut. Ni datang bidalan ini, samin kalbaka yakulka. Jadi kita bela-bela tiba-tiba dia buat gini pada kita. Maka baiklah kita susahkan dia, halau dia. Kita akan keluarkan orang yang mulia di kalangan kami, akan keluarkan orang hina. Ini satu kehinaan dan juga perkataan jahat mereka terhadap Nabi SAW. Waqad qila, dan sungguh dikatakan inna qaila mithli hadha, orang yang berkata seumpama ini, in kana mustatiran bihi, jikalah dia mustatiran, bersembunyi di sebaliknya dengan keislaman, inna hukmahu hukmu zindik, tapi hukumnya hukum zindik, yuqtal, kena dibunuh. Dia dah keluar pada Islam ni, dia telah cina Nabi, telah murtad ni. Wali annahu qad ghayyara dinah, dan kerana dia telah mengubah agama dia, dia telah ubah agama dia. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ghayyara dinahu fadribu unuqah, sesiapa yang ubah agamanya, tukar agama, maka potonglah tengkoknya. Wali anna li hukmi Nabi SAW fil hurmah maziyatan, kerana sesungguhnya bagi hukum terhadap Nabi pada pengharaman kita mencela Nabi itu ada maziyah, ada kelebihan dia, ada keistimewaan ala ummatihi, di atas umatnya. Wasabul hurri min ummatihi yuhad, tidakkah orang yang menghina orang merdeka di kalangan umat Nabi ni kena hudud? Orang yang cela, orang yang hina kan boleh dikenakan hukum hudud. Fakanatil uqubatu liman sabahu sallallahu alaihi wasallam al-qatl, maka wajarlah hukuman kepada orang yang hina Nabi itu bunuh. Li'azimi qadrihi, kerana besar kedudukan Nabi, wa syufufi manzilatihi ala ghairi, dan kemuliaan kedudukan Nabi di atas orang lain. Faslun fi asbabi afuhi sallallahu alaihi wasallam an ba'dhi man adhahu. Ini fasal pada menyatakan sebab memaafkan Nabi daripada sebahagian orang yang menyakiti Nabi. Dia datang kat juga masalah. Ya, hukumannya dibunuh, tapi ada sebahagian orang yang mana Nabi maafkan. Nabi maafkan. Apa ceritanya? Tengok disebut sini. Fa in qulta, jika kamu kata, falima lam yaqtulin Nabi SAW, kenapa tidak Nabi bunuh al-yahudi alladhi qala lahu, orang Yahudi yang berkata kepada Assalamualaikum. Dia beri salam dengan Nabi dengan perkataan Assalamualaikum. Mati atas kamu. Mati atas kamu. Bahang tanah kamu. Tak, gitulah. Wa hadza du'aun alaihi, ini doa kecelakaan atas Nabi. Nabi bunuh tak? Nabi tak bunuh. Wala qatala al-akhar alladhi qala, dan Nabi tidak bunuh orang seorang lagi yang berkata kepadanya, inna hadhihi la qismatun ma urida biha wajhullah. Ini ni pembahagian yang tidak diingini keredaan Tuhan ni. Mana ni? Orang apa ni? Orang Badawi yang Nabi bahagia harta, dia tak puas hati. Dia kata ni tak betul ni. Ni pembahagian harta yang bukan mendapat redha Tuhan ni, yang bukan ingin keredaan Allah. Waqad ta'adzan Nabi, dan telah rasa sakit Nabi dengan sebab min zalika, dengan sebab perkataan dia tu. Nabi kata kan, innama ana qasimun wallahu wal mu'ti, aku tukang bagi, Tuhan yang bagi, Tuhan yang beri sebenarnya. Tak, kalau aku dah adil, siapa lagi adil? Maknanya Rasulullah tersakit dengan perkataan tu. Tapi Nabi tak bunuh. Kenapa? Waqala, dan Nabi kata apa? Waqad uziya Musa bi aktsara min hadza fasabar. Sesungguhnya telah disakiti Nabi Musa lebih pada itu. Tapi dia sabar. Maka aku lebih layaklah sabar terhadap apa yang sampai kepadaku daripada perkataan-perkataan ni. Wala qatalal munafiqina alladhina kanu yu'dhunahu fi aktsari ahyan, dan Nabi tidak bunuh orang munafik yang mana mereka menyakiti Nabi pada kebanyakan keadaan. Memang banyak perkara. Ada je isu mereka cuba bangkitkan untuk menyakiti Nabi. Nabi bunuh, Nabi tak bunuh. Macam mana pula tak dikata hukumannya bunuh? Ini jawapan yang ditulis oleh Qadhi Iyad. Fa'lam, maka hendaklah kamu tahu, wafaqanallahu wa iyyakum, moga Allah mentaufikkan kami dan juga pada kamu.
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana awal al-Islam, Nabi pada awal Islam, yasta'lifu alaihi nas, Nabi cuba menarik, menjinakkan orang ramai. Yasta'lifu ni makna menjinakkan dan menarik orang ramai. Wa yumilu qulubahum, dan mencenderungkan hati mereka ilahi kepada Nabi, wa ila mahabbati, dan pada kasih pada Nabi. Wa yuhabbibu ilaihimul iman, dan Nabi nak memberikan mereka rasa kasih kepada keimanan. Wa yuzayyinuhu fi qulubihim, dan Nabi nak hiasi keimanan dalam hati mereka. Wa yudarihim, lalu Nabi bercakap baik. Mudarah ni makna berlembut kata. Nabi berlembut kata dengan mereka. Wa yaqulu li ashabihi, dan Nabi kata pada sahabat baginda, innama bu'istum muyassirina wa lam tub'atsu munaffirina, sesungguhnya kamu dibangkitkan sebagai orang yang mudah dan senang, dan tidak kamu dibangkitkan sebagai orang yang melarikan dan meliarkan orang. Wa yaqulu, Nabi kata lagi, yassiru wa la tu'assiru, mudahkan jangan payahkan. Wasakinu wa la tunaffiru, dan tenangkan orang, jangan menyebabkan orang lari, orang liar lari daripada kamu. Wa yaqulu la yatahaddatsu an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah, supaya tidak orang bercakap-cakap bahawa Muhammad itu membunuh sahabat dia sendiri. Kalau munafik kan mengaku Islam, duduk di kalangan Nabi, mana orang tahu mereka itu orang munafik, kecuali Nabi saja. Maka bimbang kalau Nabi bunuh mereka, orang akan kata Muhammad ni bunuh sahabat dia sendiri. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yudaril kuffar wal munafiqin, Nabi kadang-kadang bercakap baik, manis mulutnya bercakap dengan orang kafir dan orang munafik. Wa yujmilu suhbatahum, dan mengelokkan pertalian sahabat dengan mereka. Wa yughdi alaihim, dan Nabi yughdi alaihim, Nabi SAW menutup kesalahan mereka. Wa yahtamiluhum min adahum, dan Nabi menanggung daripada kesakitan mereka. Wa yasbiru ala jafaihim, Nabi sabar di atas kekasaran mereka. Ma la yajuzu lana al-yawma al-sabru lahum, perkara yang hari ini kita tak patutnya sabar, Nabi sabar lagi. Yang mana pada hari ini mungkin kita tak mampu sabar, tapi Nabi sabar. Wa kana yurfiquhum bil ata', bahkan Nabi menarik mereka, menarik hati atau menjinakkan hati mereka dengan pemberian, wal ihsan, dan berbuat baik. Wa bidzalika, dari kerana itu, amarahu Allah Ta'ala biqauli, Allah Ta'ala suruh dengan perkataannya, wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum, sentiasalah kamu dapati ada orang khianat di kalangan mereka kecuali sedikit sahaja. Fa'fu anhum wasfah, maka maafkan mereka. Maafkan dan berilah kemaafan. Innallaha yuhibbul muhsinin, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala sayang, kasih kepada orang yang berbuat baik ini. Wa qala ta'ala idfa' billati hiya ahsan, balaslah balik perbuatan mereka dengan yang lebih baik. Tolak balik perbuatan itu dengan yang ahsan, yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, tatkala itu mereka yang ada di antara kamu dan di antaranya perbalahan, permusuhan, ka'annahu waliyyun hamid, seakan-akan dia akan jadi kekasih yang ataupun sahabat yang rapat. Penolong dan sahabat yang rapat. Orang yang asal buat jahat kepada kamu tu, balas dengan baik, balas yang baik. Yang mana mereka tu asalnya musuh kamu, kalau kamu balas dengan billati hiya ahsan, dia akan jadi orang penolong dan juga teman rapat, waliyun hamim. Wa dzalika, dan demikian itu lihajatin nasi, kerana berhajatnya manusia li ta'allufi awal al-Islam, supaya jinak hati pada awal Islam. Wa jam'il kalimati alaih, dan menghimpunkan orang, menghimpunkan perkataan, menghimpunkan persepakatan dan perpaduan. Falamma istaqarra, apabila telah tetap agama, wa azharahu Allah ala din, dan Allah Ta'ala zahirkan agama Islam di atas agama lain, kullihi qatala man aqdarahu Allah alaih, maka Allah Nabi SAW bunuhlah orang yang Allah Ta'ala benarkan, yang beri hak untuk dia untuk bunuh. Washtahara amruhu, dan orang yang mana masyhur perkara urusan dia tu, benda orang maklum dah orang ni jahat ni kutuk Islam, maka bila dah kuat Islam, Allah Ta'ala benarkan Nabi untuk bunuh. Kafi'lihi bibni Khattab, seperti perbuatan Nabi kepada Ibnu Khattab, Nabi suruh bunuh kan, walaupun dia bergantung di kelam Kaabah pun bunuh masa Fathu Makkah. Wa man ahida biqatlihi yaumal fathi, dan orang yang dijanjikan untuk dibunuh pada hari pembukaan kota Mekah. Wa man amkanahu qatluhu, dan orang yang Nabi memungkinkan memberikan
kemampuan untuk bunuhnya ghilatan, secara tersembunyi. Ghilah ni bunuh secara tersembunyi. Orang panggil apa? Bunuh apa? Assassin. Assassin ya. Adalah tapi tak banyak lah. Ni orang jahat betul ni. Sebab tak boleh bunuh depan-depan orang macam ni. Min Yahud, daripada orang Yahudi wa ghairihim, dan selain daripada mereka. Au ghalabatan mimman lam yanzimhu qablu silka suhbatihi, ataupun dengan sebab mengalahkan ghalbah. Nabi bunuh dengan kekuatan, kekerasan bagi orang yang tidak menyertai Nabi dalam himpunan sahabat Nabi. Silka makna dalam dalam barisan ataupun dalam kelompok sahabat Nabi. Walin khirati fi jumlatin muzhiril iman lahu mimman kana yu'zi, dan mereka tu khirat ni makna menyertai dalam kelompok orang yang menzahirkan keimanan pada Nabi, mimman kana yu'zi, di kalangan orang yang sebenarnya menyakiti Nabi. Ini munafik lah ni. Dia duduk bersama orang mukmin. Al-inkhira, menyertai dalam kumpulan orang yang menzahirkan keimanan, tetapi sebaliknya mereka tu di belakang mencela Nabi. Kabni Ashraf, seperti Ibn al-Ashraf, wa Abi Rafi' wa Nadri wa Uqbah, wa kadzalika nadhara dama jama'atin siwa, demikianlah juga Nabi menghalalkan darah sekumpulan di kalangan mereka. Ka'ab bin Zuhair wa ibnu Ziba'ra ibnu Ziba'ra wa ghairihima, seperti Ka'ab bin Zuhair dan ibnu Ziba'ra, mimman adhahu, di kalangan orang yang menyakiti Nabi dengan buat syair ni, hatta alqau bi aidihim, sehingga mereka campurkan diri mereka depan Nabi, wa alqauhu muslimin, dan walakuhu muslimin, dan mereka berjumpa Nabi dalam keadaan Islam. Ni dua orang ni asalnya Nabi halalkan darah Ka'ab bin Zuhair ni. Ka'ab bin Zuhair buat syair itulah Burdah. Banat su'adu fal qalbil yawma batulu wal qalbil yawma batulu, banat su'ad. Syair yang dipanggil sebagai Burdah. Jadi asalnya memang dia buat syair-syairnya mencela Nabi. Begitulah juga Ibnu Ziba'ra. Dia asalnya mencela Nabi, dia lari, kemudian dia kembali balik. Dua orang ni kembali balik, jumpa Nabi, minta maaf dan menyatakan keislaman mereka, wa ahsana islamahu, dan dia mengelokkan Islamnya. Sehingga Ka'ab pun lepas itu dia pula yang buat syair memuji dan juga memuji Nabi, madih pada Nabi, dan melawan orang kafir serta menghina orang-orang yang melawan Nabi SAW. Ni Ka'ab bin Zuhair wa ibnu Ziba'ra. Wa bawatinul munafiqin, dan perkara dalaman orang munafik, mustatirun, tersembunyi. Wa hukmuhu alaihi salam, maka hukuman Nabi itu ala zahir. Dia hukum berdasarkan hukuman mengikut zahir lah. Hukuman zahir saja. Wa aktharu tilkal kalimah, dan kebanyakan kalimah itu, sebab tu Nabi tak bunuh. Ni sebab kenapa sebahagian orang yang sebahagian daripada nama-nama tersebut Nabi tak bunuh. Antaranya gitulah. Yang munafik pun ada. Hak ni Ka'ab bin Zuhair ni tak di Islam lah. Di Islam, dan dia lepas tu seorang yang baik Islamnya. Wa ibnu Ziba'ra pun sama. Kerana apa? Kerana kadang-kadang mereka ni, orang munafik ni, perkara munafik tu tersembunyi. Dan kebanyakan perkataan itu innama kana yaquluha al-qailu minhum khufiyah. Mereka sebut secara takut, sebut secara tersembunyi, sebenarnya kata cakap belakang lah, sebut di belakang. Wa min amthalihi al-kuffar, dan diumpamanya wa ma'a amthalihi mereka sebut perkataan itu secara tersembunyi, wa ma'a amthalihi al-kuffar, dan sebut bersama dengan orang macam mereka di kalangan orang kafir. Maknanya mereka cakap tu cakap belakang lah. Tapi benda tu Allah Ta'ala beritahu ke Nabi, sampai kepada Rasulullah SAW. Wa yahlifuna 'alaiha idza numiyat, dan mereka pun bersumpah di atas perkataan itu apabila tersebar. Bila tersebar berita demo ni kata ke Nabi gini, mereka sumpah kami tak kata. Padahal mereka memang kata.
Wa yunkirunaha, mereka ingkarkan perkataan itu sebagaimana Tuhan sebut yahlifuna billah ma qalu, mereka bersumpah dengan nama Allah, mereka tak kata walaqad qalu kalimatan kufr, padahal mereka telah menyebut perkataan kufur, wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah jadi kufur selepas Islam mereka. Wa kana alaihi salam ma'a hadza yatma'u fi fai'atihim, dan Nabi dalam keadaan ini pun Nabi tamak, Nabi sangat nak kepada fai'atihim, kembali mereka, taubat mereka, waruju'ihim ila Islam, dan kembali mereka pada Islam, wa taubatihim, taubat mereka, fayasbiru ala hanatihim, lalu Nabi sabar alaihi salam di atas hanatihim, di atas keburukan mereka. Hanah ni maknanya buruk, keburukan mereka. Wajafwatihim, dan kekasaran mereka. Kama sabara ulul azmi minar rusuli, sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi, hatta fa'a kathiru minhum batina, sehinggalah patuh, kembalilah kebanyakan mereka secara batin. Makna pada zahir memang mereka tak mengaku, mereka tunduk sebagai mengaku beriman, tapi zahir mereka tak mengaku. Tapi kerana sebab perbuatan Nabi sabar ni, akhirnya hak dalam man pun tunduk juga. Mereka pun Islam secara zahir dan batin. Kama fa'a zahira, sebagaimana mereka kembali tunduk, patuh, taubat pada zahir. Wa akhlasa sirra, dan dia ikhlaskan hati mereka. Kama azhara jahra, sebagaimana dizahirkan secara terbuka. Wa nafa'allahu ba'du, dan Allah Ta'ala memberi manfaatkan bikathiri minhum, dengan kebanyakan mereka. Sebahagian mereka tu asalnya perbuatan ni ada perasaan, ada sifat nifak, tapi bila Allah Ta'ala beri hidayah, kembali Islam, mereka pula akhirnya orang dapat manfaat ramai pada mereka. Allah Ta'ala jadikan mereka memberi manfaat kepada umat. Wa qama minhum lid-din, dan mereka menegakkan agama, menjadi dalam agama ni wuzara'u, sebagai apa? Sebagai pegabna, wa a'wan, penolong-penolong, pegawai-pegawai, wa humah, dan penjaga agama, wa ansar, dan penolong agama, kama ja'at bihil akhbar, sebagaimana datang cerita tentangnya. Wa bihadza, dengan inilah ajaba ba'du a'immatina, telah menjawab sebahagian daripada ulama kami rahimahumullah an hadza soal, tentang soalan ini. Wa qala, katanya, wa la'allahu lam yathbut an indahu alaihi salam min aqwalihim ma rufi'a, boleh jadi tidak sabit di sisi Nabi daripada perkataan orang munafik ni apa yang boleh diangkat sebagai kes. Makna bukti jelas ada lah, walaupun Nabi tahu dengan ilmu Tuhan bagi, tapi kes maknanya pembuktian tu tidak diangkat ke Nabi, ataupun benda itu orang tak mengadu. Wa inna ma naqalahul wahid, hanya dinukilkan oleh seorang je. Jadi seorang macam mana nak buat kes? Tak cukup lah. Wa man lam yasir rutbatal syahadati fi hadzal bab, ataupun orang yang tidak sampai kedudukan martabat syahadah pada bab ini. Mesti dua orang lelaki balik yang maknanya yang kita kata sikah. Boleh cerita tu budak-budak cerita ke Nabi. Tak, kan budak-budak tak apa, orang pun tak kisah, tiba-tiba budak-budak cerita ke Nabi. Jadi boleh buat kes ke, boleh dianggap sebagai itu, sebab tu Nabi dak hukum min sabiyyin, daripada kanak-kanak, au abdin, atau hamba. Jadi bila tak cukup syarat nak buat penyaksian, nak pembuktian, maka Nabi pun tidak kenakan hukuman. Awi mura'atin, ataupun perempuan. Wad dima'u, dan darah itu la tustabahu illa bi'adlain, tidak boleh dihalalkan, tidak boleh dijatuhkan, ditumpahkan, kecuali kena ada dua orang saksi yang adil. Jadi golongan ni tak layak jadi saksi. Kemudian wa ala hadza, maka di atas ini yuhmalu amrul yahudi fil salam, di atas ini jugalah ditanggung perkataan atau perbuatan orang Yahudi ketika dia beri salam. Wa annahum law bihi alsinatahum, bahawa mereka ini membelokkan lidah mereka. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tak. Membelokkan lidah. Apa dia? Ra'ina tu. La takulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u, kan? Walam yubayyinu, dan mereka tidak sebut jelas. Ala tara, tidakkah kamu lihat, kaifa nabbahat alaihi Aisyah, bagaimana Sayyidatina Aisyah memberi tambih, memberi peringatan. Mana siapa perasan? Sayyidina Aisyah perasan. Orang lain tak perasan. Jadi Aisyah cerita kepada Nabi, Yahudi kata gitu kamu ya Rasulullah. Maknanya bukan semua orang perasan lah. Sebab mereka ni pandai melenggukkan sebutan, melembekkan lidah dia. Jadi Aisyah perasan. Walau kana saraha bidzalika, kalaulah mereka menyebut jelas demikian, lam tamfarid bi ilmi, nescaya bukan Aisyah seorang saja tahu.
Cara orang lain akan pesan khabar Nabi juga. Walihadza, dari kerana itu nabahan Nabi SAW ashabah, kerana itulah Nabi menegur akan sahabatnya ala fi'lihim, di atas perbuatan mereka, perbuatan Yahudi. Sebab tu lepas tu Nabi pun kata, betul Aisyah khabar ni. Nabi pun ingatkan sahabat Nabi. Wa qillati sidqihim fi salamihim, tentang sedikit sangat benarnya orang Yahudi pada salam mereka. Wa khiyanatihim fi dzalik, dan khianat mereka pada itu, layam bi alsinatihim, dengan melembutkan ataupun memesongkan lidah mereka. Wa ta'nan fi din, dan untuk mencela pada agama. Nabi kata faqala innal yahuda idza sallama ahaduhum fa inna ma yaqul, orang Yahudi tu bila dia beri salam salah seorang mereka, dia kata assalamualaikum, mati ke atas kamu, bahang tanah kamu, jilat cok. Dah. Faqulu, mu jawab kan alaikum. Jawab alaikum, atas kamu. Maknanya bukan atas aku. Celaan mati tu atas kamu, bukan atas aku. Nabi pesan sahabat. Wa kadzalika qala ba'du ashabina al-Baghdadi, begitulah berkata sebahagian daripada ulama kami di kalangan ahli Baghdad, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqtul munafiqin, Nabi tidak bunuh orang munafik bi ilmihi fihim, dengan sebab pengetahuan Nabi pada mereka. Sekadar tu Nabi tak bunuh. Walam ya'ti annahu qamat bayinatun ala nifaqihim, dan tidak pernah datang cerita bahawa telah didatangkan pembuktian di atas munafik mereka. Tak ada orang ngadu. Nabi tahu. Tapi kenapa tak dihukum? Sebab tidak ada aduan dibuat, tidak ada pengakuan, tidak ada bukti dibuat. Falidzalika tarakahum, dari kerana itu Nabi meninggalkan untuk menghukum mereka. Wa aidan fa innal amra, dan juga kerana perkara itu kana sirran wa batina, secara tersembunyi dan dalaman, wa zahiruhul islam wal iman, zahir mereka ialah Islam dan iman, wa in kana min ahli dhimmah bil ahdi wal jiwar, walaupun mereka itu di kalangan ahli dhimmah yang ada perjanjian dan ada jiwa, ni makna perjanjian selamat lah. Al ahdu ni perjanjian, al jiwa tu makna ditanggung keselamatannya. Jiwa makna duduk sebagai jiran. Wan nasu qaribu ahduhum bil Islam, dan manusia itu baru sahaja makna masih lagi awal Islam. Walam yumayyiz ba'du al-khabithu min at-tayyib, dan mereka tak dapat membezakan antara orang yang jahat dengan orang yang baik. Tak boleh kenal lagi ni baik ke jahat. Hatta lama Islam payah nak kenal. Oh, ni betul-betul ikhlas ke tak ikhlas. Oh, payah nak kenal. So kata gitu, sama orang Islam pun payah nak kenal. Dia ni buat baik dengan kita ni baik ikhlas ke tak? Dia senyum, dia salam dengan kita ni ikhlas ke tak? Oh, payah nak kenal tu. Wa qad sya'a 'anil madhkuri, dan telah masyhur di kalangan yang tersebut itu fil Arab, di kalangan orang Arab, kaunu man yuttaham bin nifaq, keadaan mereka itu dituduh dengan munafik, min jumlatil mu'minin. Dituduh munafik, tapi mereka tu di kalangan orang mukmin ada juga. Sebab itu sahabat kata, ya Rasulullah, aku bunuh dia munafik. Dia kata, tak, dia ni kasih kepada Allah dan Rasul. Nabi tahu. Tapi orang anggap dia munafik. Nampak? Wa sahabati sayyidin mursali, dan sahabat kepada Nabi SAW. Dia baik, hatinya baik, tapi orang anggap mungkin perangai dia, orang anggap macam munafik. Ada juga begitu. Wa ansariddin bi hukmi zahirim, dan penolong agama berdasarkan hukum zahir. Mereka tengok zahir macam nifak, tapi tidak. Falau qatalahumun nabi, kalau Nabi bunuh li nifaqihim, kerana sebab nifak mereka, wa ma yabduru minhum, dan apa yang zahir daripada mereka, wal ilmihi bima asaru, dan kerana pengetahuan Nabi apa yang mereka sembunyikan fi anfusihim, dalam hati mereka, lawajadal munafiru ma yaqul, saya akan mendapati orang yang liar daripada Islam, apa yang dikata tu benar. Oh, Muhammad ni bunuh sahabat dia, Muhammad ni tak boleh percaya ni, bimbang, masukkan dia bunuh kita. Macam-macam dia akan kata. Walartaba ar-rashidu, dan akan jadi murtad lah, akan jadi ragu-ragu. Murtad ni makna irtabat ni ragu-ragu. Ragu-ragu orang yang liar hatinya, asal-asal nak masuk Islam, tapi dia masih menunggu dan masih berfikir-fikir. Bila nampak Nabi bunuh orang yang zahirnya Islam, akan jadi ragu-ragulah. Wa arjafal mu'anidu, dan akan takutlah orang yang memusuhi, orang yang musuh nak masuk Islam pun takut dah. Warta'a min sahbatin Nabi SAW, dan dengan sebimbang daripada bersahabat dengan Nabi. Orang akan takutlah. Nak jadi sahabat Nabi ni, dia boleh bunuh sahabat dia sendiri. Tu. Sebab tu Nabi tak bunuh.
Wadukhuli fil Islam, dan dia akan takut untuk masuk Islam, ghairu wahid, bukan seorang saja akan takut. Wala za'ama zaimu, dan saya akan menyangka orang yang menyangka, wa ta'anal adu zalim, dan akan mencela oleh musuh yang zalim, annal qatla, bahawa bunuh itu innama kana lil adawati wa talabi akhdhi tirati, pembunuhan itu dibuat kerana permusuhan dan kerana Nabi talaba akhdhi tirati, kerana tujuan untuk membalas. Akhdhi tirah, at-tirah tu alfa athar, tak ni makna nak balas. Kalau tak ni makna bunuh balas lah. Mungkin sebab penuh dia bunuh sahabat Nabi, penuh bunuh ahli keluarga Nabi dalam perang, masa perang dulu. Bila masuk Islam, oh Nabi ni nak balas balik ni. Nabi nak bunuh balas. Nabi nak lepaskan nak balas perbuatan mereka dulu. Jadi itu akan menyebabkan keraguan dalam hati orang yang lemah iman. Ya. Wa qad ra'aitu ma'na ma harrartuhu, dan aku melihat makna pengertian apa yang aku jelaskan tadi, mansuban ila Malik bin Anas, juga disandarkan kepada Malik bin Anas. Ini kata Qadhi Iyad. Walihadza qala alaihi salam, kerana itu Nabi SAW kata, la yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah, supaya jangan orang kata bahawa Muhammad ni bunuh sahabat dia. Wa qala ulaika alladzina nahanillahu an qatlihi, mereka itulah orang yang Tuhan larang aku bunuh mereka. Itu mereka, orang itulah Yahudi, orang munafik itulah orang yang Allah Taala larang aku bunuh. Wa hadza bi khilafi ijra'il ahkamil zahira alaihim, ini menyalahi daripada melakukan hukuman zahir di atas mereka, min hududiz zina, daripada had zina, wal qatli had qisas, wa shibhi, dan seumpamanya, li zuhuriha, kerana itu nyata, wastiwa innasi fi ilmiha, dan sama manusia. Kalau hukuman berkaitan hudud, semua orang tahu, dia minum arak, semua orang tahu, dia zina, semua orang tahu, dia curi, semua orang tahu, maka boleh dijatuhkan hukuman. Wa qad qala Muhammad bin Mawaz, law azhara al-munafiqun nifaqahum, kalaulah menzahirkan orang munafik akan kemunafikan mereka, laqatalahumun nabi, niscaya Nabi akan bunuh. Wa qala al-qadhi Abu Hasan bin Qassar, wa qala Qatadatu fi tafsiri qawlihi la illam yantahil munafiqun wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Setulah. Okey, ada soalan tak? Okey, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah.